Siapa nak lihat sekarang ni wajah-wajah ahli syurga, ya, man ahabba an yanzura ila mutaqaillahi minan nar falyanzur ilal muta'allimin wal mustami'in, al-hadis. Barang siapa yang gemar nak melihat wajah manusia yang akan dilepaskan daripada siksaan besar di akhirat, sila tengok kepada golongan ahli ilmu yang mengajar, yang belajar, yang mendengar, semua tu semua masuk. Sebab yang mereka sampai ila nur. Al-ilmu nurun, ilmu tu nur Allah Ta'ala. Bila dimasuk dalam qalbi insan, dia akan menerangi, maka dia akan dapat membezakan yang baik dan sebaliknya. Lalu dia akan dapat melaksanakan tuntutan yang membawa kepada redha Tuhan, dan tidak ada yang paling besar melainkan redha Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Redha dari Allah itu amat besar. Maka di mana mungkin manusia akan melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan, ya, manakala dia sendiri tidak mengenali apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Di pelaksanaan mesti kepada dia kena dapat taklimat. Ya, kita kalau ada program-program kan, dia yang paling penting kali mula-mula boleh panggil taklimat. Sebelum program berjalan, maka akan ada seorang dia akan memberikan taklimat supaya kita memahami apa selok-belok dalam program sampai akhir. Kalau tak ada diberikan taklimat, kita kerja pun tak ada, kita tercongang ni kan. Ya, dia tercongang. Sebab bila kita tak mendampiri taklimat yang diberikan oleh Allah, ialah Al-Quran, pemberi taklimat ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita hampir kita tahu apa tujuan kita kemari, apa tujuan program kita ke dunia ni, baru tahu sudah diberikan taklimat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kata kerja lengkap di Al-Quran Karim. Atau manakala dia baru dapat cantik perjalanan dalam program sementara ke dunia. Ya, ini kita sebenarnya program ziarah sementara kan. Kita daripada alam zari turun ke dunia alam mulki, kemudian akan pindah balik alam barzakh. Kata di rawan ni, termasuk balik alam las kali akhirat. Di situ diberikan pembalasan. Ya, semasa kita rawan apa kita buat? Betul tak dengan apa yang telah skrip yang telah ditetapkan oleh Allah ialah Al-Quran. Sebagai pelakon di atas dunia ni, kita ada skrip dia. Lakonan dia cantik, maka hadiah dia besar. Kalau silap berlakon kena bangkung tu. Silap berlakon berat kan. Dibelasah kat sana tu. Ada lakonan cantik tu, Al-Quran dah ada siap. Jadi oleh kerana itu mendapat maklumat untuk melaksanakan perkara adalah perkara besar. Mana mungkin manusia boleh meninggalkan maksiat kalau maksiat itu sendiri tak kenal. Mana mungkin manusia tadi boleh mengerjakan arahan kalau arahan itu sendiri tak memahami. Oleh kerana itu Islam dibina atas dua perkara. Ad-dinu syatran, fi'lul ma'mulat wa tarkil manhiyat. Islam dibina atas dua cabang ya. Buat disuruh, tinggal dilarang. Tapi apa dia disuruh, masya-Allah, beribu hukum masuk dalam tu. Apa dilarang, masya-Allah, banyak hukum di dalam tu. Maka pendedahan ilmu adalah penting. Berarti bila ilmu didapat, insya-Allah dia ada jalan selamat dan mudah. Ya, likulli syai'in tariq wa tariqatul jannah al-ilm. Tiap-tiap satu semua ada jalan. Nak buat rumah ada cara dia, ada atur dia. Kita nak bekerja laut, Daud pun cara, di darat semua ada cara dia. Maka nak jadi hamba Tuhan pun ada cara dia. Nak masuk ke syurga pun ada cara dia. Ialah tiga perkara kena dirangkai. Al-ilmu terutama, wal ibadah pelaksanaan, dan penyucian dia al-ikhlas. Insya-Allah dia selamat. Tu ringkas dia lah. Maka selama ilmu itu masih lagi dikembangkan dan dipelajari turun-temurun, selama itulah orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan itu mendapat pahala yang berterusan yang dimasukkan ke dalam catatan amalan kebaikan, masya-Allah. Jadi tak ada yang paling besar kali siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tunggak orang panggil upline tu. Yang bawah semua downline dia. Jadi orang bawah ni buat semua naik atas. Dan kemuncak paling besar ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, di atas sekali. Jadi kita kalau kita menyampaikan ilmu, kemudian orang lain sambung. Rangkaian dia banyak. Walaupun sepatah Nabi tekan balighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku walau satu ayat. Apabila kita sampai dia penyang, benda berkembang dan pahala itu naik besar dia. Jadi sampaikan walaupun sepatah. Ya, jadi orang lain pula sampaikan, menyambung, maka ganjaran pahala dia tidak putus. Sebab tu sedekah dari atas tadi kan, itu sedekah zahir. Sedekah yang besar, yang ni lagi besar, sedekah ilmu. Ya, dalam hadis Nabi kata afdalus sadaqat ay yata'allamal mar'ul muslim ilma summa yu'allimu akhahul muslim. Al-hadis. Sedekah yang paling afdal ni, kita bagi sedekah 1,000, 10,000, 100,000, juta, tapi nak bandingkan yang ni lagi besar kan? Apa dia tu? Ay yata'allamal mar'ul muslim ilma, seorang muslim pergi cari ilmu. Ya, di mana-mana dia cari, dapat aja, kemudian dia pergi sambung, ajar pada orang lain. Dia sambung, yang lain pula sambung. Oh, masya-Allah, itu besar. Ya, dan kota ni telah diberikan izin oleh Rasulullah SAW, siapa saja, walau satu ayat pun. Ya, tu. Cuma dia orang dipanggil tauliah semua nak buat penjagaan saja. Takutnya bawa ilmu tak betul pula, tu je. Tapi maknanya dari sudut maknanya satu tauliah besar telah diberi oleh Rasulullah SAW, supaya sama-sama membangunkan agama Allah dengan menyampaikan walaupun sepatah. Bila menyampaikan, mana ilmu itu akan berkembang dan diberi peluang bagi semua. Ya, sikit jaga sikit, banyak jaga banyak, itulah maknanya. Begitu pula lah halnya seorang yang mengarang kitab yang bermanfaat, masya-Allah. Ulama besar dulu mengarang kitab ratus-ratus tahun mereka memakai kan. Dia pahala di jalan. Dia akan mendapat pahala yang berterusan selama mana kitab tersebut dibaca dan dipelajari oleh orang. Ya, tentang kalau buat kitab, tulislah kitab. Kalau boleh lah. Tulis sikit-sikit minta orang baca lagi, orang baca tak apa. Di antara orang menulis kitab ni, ilmu satu lagi besar lagi dapat pahala selawat ni. Dalam kitab tengah diberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi tulisan tu ada, pahala di jalan tu. Masya-Allah, besar tu kan. Atau mana ilmu nafi', ilmu yang diambil manfaat. Sekurang-kurang ilmu manfaat ni dia sendiri dapat beramal. Dia sendiri dapat beramal dengan ilmu.
Dan yang ketiga disebut mana pahala yang berterusan ni, sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat untuk dia dan orang lain. Dan ketiga, anak yang saleh. Ya, ini aset besar, tuan-tuan. Satu cerita seorang qadi, di antara anak dia pergi mengaji Quran. Anak dia baru baca Fatihah, kemudian dia meninggal. Bila dia meninggal, orang mimpi dia terlepas daripada azab. Bila ditanya sebab apa, sebab dia hantar anak dia, masya-Allah. Itu orang tu baca Fatihah, belum ada yang lain, banyak-banyak lagi. Itu untung. Bila anak-anak kita hantar dia menimba ilmu Allah Subhanahu Wa Taala.